Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 30 November bersama saya Nazira Syariat dan berikut tajuk utama malam ini. 15 pelajar pondok hilang tempat tinggal. Juga KL dilanda banjir kilat. Di Selangor, seorang penganggur dituduh di Mahkamah Magistrate Kajang atas tuduhan membunuh anak tirinya yang berusia 11 tahun. Si Stephen Raj, 43 tahun, mengangguk tanda faham sejurus pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Nik Siti Nur Azlini, Nik Muhammad Faiz. Namun tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian mangsa dengan niat membunuh. Perbuatan itu dipercayai dilakukan di sebuah rumah dekat Taman Sri Ramal kira-kira 11.33 malam 21 November lalu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Jika sabit kesalahan, gantung mandatori. Kes akan disebut semula 10 Januari depan. Dalam kejadian Isnin lalu, mangsa dikejarkan ke Hospital Serdang selepas tidak sedarkan diri pada pukul 11.33 malam. 10 rumah sewa yang didiami 15 pelajar pondok di Kampung Terusan Limbat, Pasir Tumbuh musnah dalam kebakaran kira-kira jam 5 petang semalam. Menurut salah seorang mangsa, Muhammad Johan Hashimi, 29 tahun, ketika kejadian beliau bersama penghuni pondok sedang mengikuti kelas pengajar agama selepas solat asar di Masjid Pondok Pasir Tumbuh sebelum dikejutkan dengan kejadian tersebut. Malam kita pergi tu solat asar dekat masjid. Lepas tu lepas asar tu ada kelas kan. Lepas tu tiba-tiba ada pengumuman terbakar, ada rumah terbakar. Tu kita gigi tengok. Dah terbakar lah rumah. Dah tak ada lagi. Banyak kerugian? Tak tahu lah. Tak. Ada peti ais, handphone, laptop, mesin-mesin tak tahu. Banyak. Baju. Muhammad Johan yang berasal dari Kuching, Sarawak yang baru saja 6 bulan tinggal di rumah sewa itu redha dengan kejadian terbabit serta bersyukur kerana tiada mangsa terlibat dalam kejadian tersebut kerana ketika kejadian mereka semua sedang berada di masjid. Seorang lagi mangsa, Nik Zainuddin Sidi Ahmad, berkata kejadian tersebut berlaku sangat pantas dan beliau hanya sempat menyelamatkan beberapa barang keperluan dan pakaiannya sahaja. Ada kelas. Jadinya kira ada orang mari royak, kira ada pun nak terbakar. Kira kelas tu tangguh dululah. Jadinya saya bergegas kira mari tempat kejadian tengok. Tapi pondok saya tu tak bakar lagi. Dalam rasa 20 minit terus kira macam nepuh-nepuh. Dia dah selamat macam baju-baju, pujuk nasi, dia dah sikit-sikit. Sementara itu, Setiausaha Agung Pondok Pasir Tumbuh, Ahmad Syairazi Atikullah, berkata pihaknya akan memberi bantuan kepada kesemua mangsa mengikut kemampuan dan berharap mereka tabah menghadapi dugaan ini. Dan kita berharapkan semua mangsa diberikan ketabahan, kesabaran dan Allah gantikan dengan lebih baik kepada mereka. Dan juga kita juga memohon sumbangan daripada semua pihak bagi meringankan bebanan kepada mangsa-mangsa kebakaran ini, insya-Allah. Dalam kejadian jam 5 petang itu, 10 buah rumah yang disewa oleh penghuni Pondok Pengajian Agama Pasir Tumbuh musnah lebih 90%. Di Seremban, seorang penolong juru ukur bahan Majlis Bandaraya Seremban MBS didenda RM10,000 selepas mengaku bersalah atas pertuduhan meminta suapan RM3,000 sebagai dorongan bagi mendapatkan kelulusan permohonan pelan ubah suai rumah kediaman milik seorang individu 3 tahun lalu. Hakim Rushan Lutfi Muhammad menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh Muhammad Rizwan Muhammad, 40 tahun, selepas dia membuat pengakuan bersalah atas pertuduhan pilihan. Mengikut pertuduhan, Muhammad Rizwan sebagai penolong juru ukur bahan grade JA29 di MBS telah bersetuju terima untuk dirinya suatu barang yang berharga dengan tanpa balasan, iaitu wang tunai melalui pindahan dalam talian berjumlah RM3,000. Wang itu diterima daripada akaun bank seorang lelaki berusia 41 tahun ke akaun bank tertuduh yang mana dia mengetahui ia ada kaitan dengan kerja-kerja rasmi tertuduh.
Kesalahan itu dilakukan di Negeri Sembilan antara 19 Ogos 2019 dan Jun 2020. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah seksyen sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya jika didapati bersalah. Beberapa kawasan sekitar pusat bandar di Kuala Lumpur dilanda banjir kilat susulan hujan lebat sejak petang tadi. Kuala Lumpur Command and Control Centre KLCCC melaporkan keadaan lalu lintas turut terjejas dan pengguna jalan raya juga berdepan kesesakan akibat banjir tersebut. Kawasan yang terlibat adalah di Jalan Kelang Lama, Jalan Said Putra, Jalan Istana, Jalan Kinabalu, Jalan Kuching, Jalan Sungai Besi dan Jalan Tun Razak. Selain itu, Lebuh Raya Kuala Lumpur Seremban, Lebuh Raya Mahameru dan juga Jalan Lingkaran Tengah 2 Kuala Lumpur MRR2. Sementara itu, 38 rumah terjejas teruk akibat ribut yang disusuli hujan lebat di Kampung Lobong, Pulau Gaya. Kejadian itu turut menyebabkan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pulau Gaya dan Sekolah Kebangsaan SK Pulau Gaya rosak selepas beberapa bilik darjahnya roboh. Menurut seorang penduduk ketika kejadian, dia bersama ibunya berusia 50-an dan adik lelakinya berusia 17 tahun sedang berehat di ruang tamu sebelum rumah tiba-tiba bergegar akibat angin kencang. Ibu mengarahkan mereka menyelamatkan dokumen penting. 2 minit selepas itu, pintu rumah hampir diterbangkan sebelum dia bersama ibu dan adik menahannya. Sementara itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Syahilmi Yahya berkata, RM55,000 diperuntukkan kepada penduduk di 5 kampung di Pulau Gaya selepas kediaman mereka terjejas teruk dalam kejadian semalam. Beliau yang juga ahli Parlimen Putatan berkata, sumbangan itu disampaikan Majlis Ugama Islam Sabah dan selebihnya dari Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri hari kedua mesyuarat Majlis Raja-Raja di Istana Negara. Mesyuarat kali ke-260 itu dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz almarhum Tuanku Munawir. Beberapa isu dijangka menjadi tumpuan pada persidangan tersebut, antaranya perkembangan semasa negara dan cabaran ekonomi. Agenda lain yang mungkin turut disentuh ialah kemajuan hal ehwal agama Islam serta isu keselamatan dan pertahanan negara. Terdahulu Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Istana Negara bagi menghadiri majlis tersebut. Raja-raja lain yang berangkat sama ialah Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badli Shah. Selain itu turut berangkat pemangku Raja Pahang Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah As-Sultan Abdullah dan Tengku Mahkota Kelantan Tengku Dr. Muhammad Faiz Petra Sultan Ismail Petra serta Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Mesyuarat Majlis Raja-Raja kali terakhir diadakan pada 29 Jun lalu yang dipengerusikan oleh Tuanku Syed Sirajuddin. Selepas ini, Abu Al-Quran dimuliakan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Syarikat penyedia pendidikan awal kanak-kanak Kids Week International Sdn Bhd menerima anugerah Bumi Putra Business Excellence Awards BBEA. Anugerah berkenaan diberikan khususnya untuk menghargai dan mengiktiraf usahawan Bumi Putra yang telah berjaya memulihkan perniagaan selepas terjejas akibat COVID-19 tahun lalu. Kids Week International Sdn Bhd merupakan platform e-learning yang membantu pelajaran kanak-kanak prasekolah berumur 1 hingga 6 tahun dan menarik minat mereka belajar di dalam talian secara interaktif. Menurut Ketua Pegawai Strategik dan Pemasaran Kids Week International Sdn Bhd Azri Jumani, penggunaan e-learning yang disediakan bukan hanya sekadar tertumpu di sekolah, malah boleh berjalan secara hybrid. Dengan penggunaan e-learning yang dilaksanakan oleh Kids Week secara digital ini, dengan video-video yang berkualiti oleh guru-guru yang kami telah latih, yang berpengalaman dan kita latih dengan baik. So
membantu guru-guru dan juga pengusaha Tazkiyah Tadika di waktu ketika anak-anak berada di Tazkiyah Tadika. Jadi boleh berlangsung dalam dua-dua keadaan, maknanya anak-anak boleh belajar secara digital walaupun mereka berada di rumah, kerana sudah tentu masa di rumah itu mak ayah nak belajar mungkin tidak ada bahan, tapi anak-anak masih boleh terus belajar secara digital menggunakan platform e-learning KidsFlix. Menurut pengasas KidsFlix International Sendirian Berhad, Datuk Dr. Sheikh Muzaffar, ibu bapa kini sangat menitik beratkan pendidikan peringkat awal kanak-kanak. Justru pembelajaran yang holistik dan menarik minat anak-anak sangat diutamakan. KidsFlix akan memberi satu holistik perubahan kepada sistem pendidikan di negara ini yang lebih menekankan kepada Islamik, Quranik dan teknologi, berinteraktif secara interaktif dan akan melatih guru-guru di luar sana, dan kita berharap dengan kanak-kanak yang belajar di KidsFlix akan mampu khatam Al-Quran apabila umur mereka mencecah 6 tahun. Dengan membawa tema Islamik, Quranik dan teknologi dalam pendidikan, KidsFlix berharap mampu melahirkan khalifah yang hebat dan mampu bersaing dengan kanak-kanak yang berada di seluruh dunia. Buat julung kali Persidangan Eksekutif Halal Kebangsaan 2022 PEH 22 diadakan di peringkat nasional. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Unity Port Dickson Amir Hamzah Ahmad Isa, ia merupakan platform perkongsian idea dan bertukar-tukar pandangan secara eksklusif di antara eksekutif halal dan pengamal industri halal dari seluruh negara dalam usaha memertabatkan profesyen tersebut ke peringkat nasional, serantau dan antarabangsa. Orang peserta dari seluruh negara menyertai PEH 22 yang berlangsung dari semalam hingga hari ini di Pusat Konvensyen Bangi Avenue. Selain kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Agama Islam Selangor serta Jabatan Agama Negeri Sembilan dan syarikat-syarikat terkemuka tempatan, ia turut disertai 20 panel terdiri daripada pegawai kanan agensi kerajaan berkaitan, syarikat terkemuka dan industri tempatan. Sementara tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Sentiasa letakkan solat sebagai keutamaan dalam apa jua keadaan, kerana menunaikan solat fardu 5 kali sehari bermakna seseorang Muslim itu menegakkan agamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Kita ke perkembangan seterusnya. 38 kaki tangan Murtada Dakwah Center Madad menerima sijil latihan asas Civil Defence Emergency Response Team (CDET). Ia selepas mereka menamatkan latihan bersama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM hari ini. Program kali pertama diadakan bersama APM Kuala Muda itu membantu melahirkan lebih ramai individu yang mengetahui perkara asas penyelamatan. Penaung Madad Muhammad Yusof Ahmad berkata menerusi latihan ini, ia dapat membantu mengurangkan kesan terhadap sesuatu kecemasan atau bencana di peringkat awal. Katanya dengan latihan kecemasan dan pengurusan bencana yang diberikan APM, membantu pekerja untuk memberi tindak balas awal, seterusnya mengurangkan kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa. Latihan dan juga apa asas supaya mereka tahu apa yang patut dilakukan kalau berlaku sesuatu bencana ke apakah. Dan kita terima kasih jugalah kerana mereka dah beri satu kita adalah MOU dengan APM sebenarnya, mana kita dah telah terlibat di dalam banjir, kilat ke bencana alam baru-baru ini, bukan kata setakat negeri Kedah, bahkan negeri-negeri lain. Muhammad Yusof berkata demikian selepas menghadiri Majlis Tamat Latihan Asas Pertahanan Awam Seri ke-5 di Murtada Dakwah Center Madad di Sungai Petani. Majlis penutup dihadiri Pengarah APM Kedah Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob. Tambahnya, kaki tangan Madad sebelum ini pernah menyertai misi kemanusiaan membantu mangsa banjir di Shah Alam dan tragedi kepala air di Gunung Jerai.
Kira-kira 6.8 tan abu Al-Quran yang dilupuskan Pusat Pemuliaan Al-Quran Darul Kalam Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dilepaskan ke laut melalui program pemuliaan Al-Quran. Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata, program pemuliaan Al-Quran ini membuktikan kemurnian Al-Quran sentiasa dijaga walaupun dalam keadaan naskahnya yang telah rosak. Dan ini bukti bahawa kita sentiasa menjaga kemurnian Al-Quran itu sendiri walaupun telah rosak kerana banjir ataupun sebagainya. Kita mempunyai tata cara untuk mengelolanya sebagaimana panduan yang telah diberikan dalam satu mesyuarat jawatankuasa fatwa pada tahun 1992 yang mencadangkan agar Al-Quran yang telah pun rosak perlu untuk dibakar ataupun selepas itu ditanam ataupun dibuang ke tengah laut di mana airnya mengalir, dan juga ianya adalah satu bukti bahawa Al-Quran itu sentiasa dipelihara kesuciannya. Menurutnya lagi, program ini merupakan tindakan proaktif Jawi dalam memberikan pendedahan dan kesedaran kepada masyarakat mengenai kaedah pemuliaan Al-Quran yang betul sekaligus memelihara kesucian ayat-ayat suci Al-Quran pada setiap masa. Tambahnya, Pusat Pemuliaan Al-Quran Darul Kalam yang beroperasi di Raudatul Sakinah, Taman Selasih, Kuala Lumpur telah menerima banyak Al-Quran yang rosak untuk dilepuskan, termasuk Al-Quran rosak akibat banjir yang melanda Lembah Kelang dan Pahang sekitar penghujung tahun 2021. Pelepasan abu Al-Quran ke laut dilaksanakan setelah melalui proses pembakaran dalam relau pelupusan Al-Quran di Darul Kalam. Beliau berkata demikian selepas menyertai program ini yang diadakan di perairan Selat Melaka kira-kira 12 batu nautika dari pesisir pantai. Kerja-kerja pelepasan 6.8 tan abu Al-Quran ke laut dilaksanakan dengan bantuan dan kerjasama dari fasiliti dan aset Jabatan Laut Malaysia serta beberapa agensi lain, termasuklah Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Anak racun ibu, bapa dan kakak sampai mati. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Kita ke perkembangan luar negara. 3 migran yang berpaut pada kemudi sebuah kapal dihantar pulang ke negara asal mereka. Pendatang Nigeria itu tiba di Sepanyol kemarin selepas berpaut selama 11 hari pada kapal berkenaan. Ketiga-tiga lelaki itu ditemui apabila kapal Alitini 2 berlabuh di Las Palmas di Kepulauan Gran Canaria Isnin lalu. Selepas diberi rawatan, mereka dihantar pulang. Gambar yang viral di media sosial itu menunjukkan ketiga-tiga migran tersebut duduk di atas kemudi di bahagian bawah kapal itu. Mereka ditemui keletihan, dehidrasi dan menghadapi gejala hipotermia. Ketiga-tiga migran dihantar pulang ke kapal yang berlayar dengan bendera Malta semalam untuk kembali ke Nigeria. Sehingga kini tidak diketahui sama ada mereka memohon perlindungan di Sepanyol. Kapal Alitini 2 berlepas dari Lagos pada 17 November lalu menuju ke Las Palmas dan menempuh perjalanan sejauh 2,700 batu nautika, kira-kira 5,000 kilometer. Akibat sakit hati terhadap keluarga sendiri, seorang anak sanggup meracun 3 ahli keluarga sendiri hingga maut. Lelaki berkenaan membunuh bapa, ibu dan kakaknya. Kejadian berlaku di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Mangsa maut dikenal pasti sebagai Abbas Ahar, 58 tahun, Harry Riana, 54 tahun dan Dia Chairunisa, 25 tahun. Suspek dikenali Dio Dafa Shadila, 22 tahun, merupakan anak kedua dalam keluarga, ditahan di rumah mereka sendiri semalam. Hasil siasatan polis mendapati pelaku nekat membunuh keluarganya kerana berang akibat sering dipaksa mencari kerja. Dia juga mengaku sakit hati kerana tidak pernah diberi perhatian keluarga. Dia dilapor membeli racun secara online. Hasil berdasar ketiga-tiga mangsa mendapati tekak dan perut mangsa melecur. Pelaku mencampurkan racun itu ke dalam air teh dan kopi mangsa dalam kuantiti yang banyak. Sehingga kini, jenis racun sama ada racun tikus atau sianida belum dapat disahkan.
Di Pakistan, 5 terbunuh manakala lebih 20 orang lagi cedera dalam satu letupan yang menyasarkan truk polis di barat daya negara itu. Serangan terbabit didakwa dilakukan kumpulan yang mempunyai fahaman yang sama dengan Taliban di Afghanistan. Tehrik-i-Taliban Pakistan mengaku atas serangan itu. Menurut pihak berkuasa Pakistan, serangan terbabit memang menyasarkan pasukan polis, namun orang awam turut menjadi mangsa. Suspek yang syarat dengan bahan letupan meletupkan dirinya berhampiran dengan truk polis di kawasan Baleli, Quetta. Kemarin, kumpulan berkenaan mengisytiharkan untuk menamatkan genjatan senjata dengan Islamabad dan mengarahkan serangan di seluruh negara. Sementara itu, di China, penduduk di Guangzhou bertempur dengan pihak polis sebagai tanda bantahan dan kemarahan ekoran sekatan COVID-19 yang terlampau ketat. Akibat berang dengan sekatan itu, penunjuk perasaan membaling objek ke arah polis selain merobohkan kemah ujian COVID-19. Sementara itu, polis dilihat memakai sut perlindungan diri bagi mengawal protes itu dan membentuk barisan bahu ke bahu serta menggunakan perisai rusuhan di daerah Haizu. Haizu dengan populasi lebih 1.8 juta orang menjadi punca sebahagian besar kes jangkitan COVID-19 di Guangzhou sekaligus menyebabkan sebahagian besar kawasan itu perlu menjalani sekatan pergerakan yang ketat sejak akhir bulan lalu. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.